Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam ibadah hari ini. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan bisa beribadah pada hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan kehidupan kami, Tuhan memberikan waktu perhentian untuk kami duduk di kaki salib Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang khusus bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, supaya kepada firman-Mu kami selalu berkata, ya Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan dari surat Filipi, saudara-saudara. Saudara, surat Filipi sudah mencapai pasal 3. Kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 21. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikuti teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena sama seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, apakah saudara
dalam hidup ini mempunyai sasaran hidup yang jelas? 我们在生命当中是否有一个很明确的目的， Atau tujuan hidup yang jelas? 或者是有一个明确的生活方向？ Saudara, ada banyak orang dalam hidup ini menjalankan kehidupan ini sebisanya dan mereka juga tidak punya tujuan hidup sebenarnya. 有很多人，他们尽力的过他们的生活，但是他们却没有生活的目标。 Saudara, hidup kita maju ke depan, saudara. 我们的生活是向前进。 Nah, saudara, kalau kita mempunyai tujuan hidup, maka saudara-saudara ada banyak hal yang bermanfaat dalam hidup kita. 如果我们有生命的目标，那么很多事情都对我们有益。 Saudara, mengapa? 为什么？ Mengapa tujuan hidup menjadi begitu penting dalam kehidupan kita? 为什么生活的目标在我们生命当中是如此的重要？ Saudara, yang pertama, saudara, 第一， hidup kita jadi terarah, saudara. 我们的生命呢或生活就有方向。 Kalau kita tidak punya tujuan hidup, maka hidup kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, tidak jelas. Tapi saudara, kalau saudara punya tujuan hidup, maka hidup kita terarah kepada tujuan itu. 如果我们有生活的目标呢，我们就会向着那个目标走，不会向左，也不会向右。 Yang kedua, saudara, 第二， kita akan tahu bahwa hidup kita menjadi berarti. 我们将知道我们的生命有意义。 Saudara, kehidupan berarti itu kalau kita tahu ada satu tujuan yang kita mau capai. 那么这样的生活，就是因为我们知道我们有一个目的是要达到的。 Tapi kalau kita menjalankan kehidupan kita tanpa tujuan, hanya rutin, pada satu titik kita merasa hidup kita maknanya apa ya? 但是如果我们没有标杆的一种生活，没有方向的生活，那我们就觉得我们生活到底是为了什么？ Yang ketiga, saudara, 第三， ketika kita punya tujuan hidup yang jelas, maka hidup kita lebih mudah dievaluasi. 当我们有很明确的生命方向或是目的标杆，那么呢，我们就很容易的评估自己的生活。 Karena tujuan hidup itulah yang menjadi parameter waktu kita mengevaluasi hidup kita. 因为这样的方向就是我们成为我们生活的范围。 Apakah yang kita lakukan itu selaras dengan tujuan hidup kita? 我们所做的一切跟我们所要达到的一切是平行的。 Dan yang keempat, yang terakhir juga tidak kalah penting, saudara-saudara. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, maka saudara kita lebih mudah mengambil keputusan dalam banyak perkara. 那么第四呢，如果我们很明确的生活方向呢，那么我们就很容易下决定。 Saudara mengambil keputusan, itulah kehidupan kita, saudara. 那么采取决定是对于我们的生活。 Saudara, bagaimana hidup kita? Kita harus mengerti seni mengambil keputusan dalam hidup kita. 我们要知道我们生活怎么样，我们就要在生活中采取一些决定。 Saudara, jika kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, sasaran hidup yang jelas, maka saudara ada banyak aspek dalam hidup kita sulit mengambil keputusan. 如果我们没有很明确的生活方向或是目标，那么我们就在生活当中很多方面都不能够采取决定。 Karena seringkali pilihan kita bukan kepada yang jahat atau yang baik, tapi kepada hal-hal yang baik yang kita harus pilih. 我们的选择不是选择好的坏的，而是应该要选择一些上好的。 Saudara, firman Tuhan hari ini dalam Filipi pasal 3 merupakan satu sharing Rasul Paulus mengenai kehidupannya. 那么那腓立比书第3章是关于使徒保罗在分享他的生活。 Saudara, bagaimana Rasul Paulus menceritakan masa lalunya sebelum dia percaya Tuhan Yesus dan bagaimana dia setelah percaya Tuhan Yesus. 那么使徒保罗分享他在信主之前的生活是怎么样的，信主之后的生活又是怎么样的。 Saudara, setelah dia mengenal Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan, saudara. 当他相信主之后呢，生活就改变了。 Saudara, dia merasa, saudara-saudara, mengenal Yesus begitu berharga. 他认为认识耶稣基督是如此的宝贵。 Bahkan saudara, masa-masa lalu itu yang begitu bagus, saudara-saudara, dianggap sampah. 他们以往他所达到的一些成就和一些好的事情，他都认为是粪土。 Mengapa demikian? 为什么这样？ Saudara, kita tahu Rasul Paulus adalah seorang Farisi. 我们知道使徒保罗是法利赛人， Saudara, seorang Farisi adalah seorang yang tahu hukum Taurat dan mau hidup seperti hukum Taurat. 法利赛人是懂律法，并且按着律法过活的 Supaya 人， dia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. 以致他好让他能够在上帝面前称义。 Saudara, orang yang berjuang untuk berpadanan dengan hukum-hukum Allah, dia baru mengerti tidak mudah berpadanan hukum-hukum Allah. 那么一个人如果他有一个按照规律过活，那么他才能够知道要怎么样的按着规律的 Saudara, 生 dalam 活。 batin orang seperti ini dia tahu dia tidak pernah sempurna sesuai dengan hukum-hukum Allah. 那么这样的人呢，他才知道在上帝的律法之前他是不完全的人。 Sehingga waktu Rasul Paulus mengenal Yesus, saudara-saudara, dia begitu bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan di dalam Yesus dia bisa dibenarkan. 那么当主耶稣保罗认识主耶稣的时候，他如此的感恩，因为他知道在主里面他能够成为义。 Saudara, mengenal Yesus mengubah 180 derajat kehidupan Rasul Paulus.
那么使徒保罗认识主耶稣，就改变了他的生活180度改变。 Saya yakin saudara pun demikian. 我相信大家也是一样。 Ketika seorang mengenal Kristus, 当一个人认识基督， saudara hidupnya berubah 180 derajat. 他的生命呢就有180度的改变。 Secara posisi di hadapan Tuhan, dia menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. 在上帝面前的身份，他就是个被称为义的人。 Tetapi yang mengubah lagi adalah saudara-saudara, yaitu tujuan hidupnya. 那么改变的例子是他的生活的目标。 Saudara Rasul Paulus, tujuan hidupnya menjadi berubah. 使徒保罗的生活目标改变了。 Saudara, apakah sekarang yang menjadi sasaran kehidupan Rasul Paulus? 那么现在他的目标是什么呢？ Saudara, itu terdapat di ayat yang ke-10. 那是在第10节所记载， Yang hari ini kita tidak baca, saudara. 是我们今天没有读的。 Saudara, yang Paulus mau adalah mengenal Kristus. 使徒保罗所要的就是认识基督， Saudara, itu menjadi sasaran hidupnya. 那是成为他生命的目标。 Saudara mengenal Kristus artinya saudara-saudara, dia ingin menjadi serupa dengan dia. 那么认识基督，就是他要效法基督。 Saudara, sebenarnya ini adalah tujuan hidup daripada orang percaya. 这就是一个信徒的生活方的目标。 Saudara, saya percaya setiap kita pasti mempunyai tujuan-tujuan hidup yang cukup banyak. 我相信我们每个人都有相当多的生活目标。 Yang saya katakan adalah tujuan hidup yang sifatnya temporer, saudara ya. 我所说的是一些暂时的生活目标， Karena jalan kita begitu panjang, saudara. 因为我们的生活路程相 Maka 当的 kita 长， harus punya tujuan-tujuan yang pendek yang kita mau jalanin. 因此我们也有一些的目的或方向我们要达到的， Nah, sifatnya temporer, saudara ya. 这些都是暂时的。 Misalnya, kalau seorang siswa SMA, maka tujuannya dia ingin masuk kuliah misalnya, saudara ya. 比如说一个高中学生呢，他的生活目标就是能够进入大学， Jadi waktu dia penjurusan, dia mulai mengarahkan diri, dia mau kuliah apa nanti, dia ambil jurusan apa begitu. 所以他就做了很明确的决定，待会儿他进入大学之后，他要拿什么科， Saudara, itu temporer, saudara. 这些都是暂时的。 Orang yang kuliah, saudara, 上大学的 maka dia 人， menyasarkan dirinya kepada nanti setelah kuliah saya mau kerja apa. 那么他的目标就是大学毕业之后我要做什么， Nah, itu temporer, saudara. 这一切都是暂时的。 Tapi saudara-saudara, ada satu tujuan yang utama, yang mewarnai, yang mempengaruhi yang temporer ini. 但是有一个目标呢，有一个主要的目标呢，它点缀了，并且改变了他的这个暂时的生活目标。 Itulah tujuan hidup sebagai orang-orang percaya. 这就是一个信徒的生活目标， Yaitu saudara mengenal Kristus. 就是认识基督。 Saudara-saudara mengenal Kristus artinya saudara, semakin saudara mengenal Kristus, kita semakin serupa dengan dia. 那么认识基督就是我们越认识基督，我们就越与他相似。 Saudara-saudara orang percaya kepada Tuhan Yesus. 一个人相信主的人， Itu dikatakan Alkitab di ayat yang ke-9. 在第9节这样说， Dikatakan berada di dalam dia. 就是在他里面， Artinya kita berada di dalam Kristus. 就是我们在基督里面。 Saat kita percaya Yesus. 当我们相信主的时候， Itu artinya saudara, di dalam secara posisi kita berada dalam Kristus berarti kita dibenarkan oleh Tuhan. 所以在位置上呢，当我们在主里面，就是我们被主称为义。 Tapi saudara-saudara, kita tidak berhenti kepada kita berada di dalam Kristus. 但是我们并没有停止在我们在主里面， Tapi saudara-saudara, kita harus melanjutkan kepada Kristus berada di dalam kita. 但是我们必须要继续下去，要有基督在我们里面。 Saudara, itu yang Rasul Paulus katakan, saudara, di ayat yang ke-12. 这就是使徒保罗在12节所说的。 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。 Saudara ditangkap oleh Yesus Kristus artinya saudara menjadi milik dia. 那么被基督得着，就是我们与他相似。 Disitulah kita berada di dalam dia. 那时候我们就在他里面， Dan kita dibenarkan. 我们被称为义。 Tapi Rasul Paulus berkata, dia juga ingin menangkap apa yang Tuhan Yesus tangkap dia. 但是使徒保罗说，我也要以基督，所以基督得着我的。 Itu artinya Rasul Paulus ingin mendapatkan Kristus itu. 所以就是说，使徒保罗要得着基督， Yang itu artinya saudara, Kristus tinggal di dalam dia. 意思说基督住在他里面。 Itu yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, yang mempengaruhi hidupku, sehingga aku serupa dengan dia. 所以使徒保罗说，我活着并不再是我，而是基督在我的身里面活着，好让我能够与他相似。 Saudara, saya berikan contoh, saudara ya. 我给一个例子， Saudara, jika ada seorang mau kuliah, 若一个人要上大学， maka dia bercita-cita masuk sebuah universitas yang sangat ternama dan sangat bagus di dunia ini.
他的梦想就是能够进入一个世界都认为是很好很有名的大学院， Lalu dia ikut tes. 然后就参加考试， Diterima, saudara. 就被收了。 Saudara, saya yakin dia bangga, saudara. 我相信他很骄傲。 Saudara, ketika dia diterima, 当他被接受的时候， maka dia menjadi mahasiswa universitas itu. 他就成为那所大学的学生。 Artinya, universitas itu memiliki dia. 意思说那个大学呢就拥有了他， Apapun yang dia perbuat mempengaruhi universitas itu. 他所做的一切就影响了那所大 Karena dia 学， milik universitas itu. 因为他拥有那所大学， Dia mahasiswa universitas itu. 他是那所大学的大学生。 Tapi saudara-saudara, seorang yang masuk ke satu universitas, dia bukan sekedar ingin dimiliki universitas sebagai mahasiswa saja. 当一个人进入那一间大学院呢，他并不只是说那间大学院能够是属于他的， Tapi dia juga ingin mendapatkan sesuatu yang disajikan oleh universitas itu. 而且他也要得到那所大学院所为他提供的一切。 Saudara, disitulah saudara-saudara yang saya katakan, kita telah ditangkap oleh Kristus, tapi tidak berhenti di situ. Kita juga ingin menangkap Kristus supaya kita mendapatkan Dia dalam hidup kita. 所以呢，我们要嫉妒得着我们也不停在那里，我们要得着嫉妒。 Kita berada dalam Kristus adalah anugerah semata-mata. 我们能够在基督里面单单是恩典， Tapi Kristus kita miliki dalam hidup kita, kita perlu satu usaha bagaimana kita hidup boleh mengenal Dia. 但是要记得在我们里面呢，我们就要努力，让我们怎么样呢，能够过着基督的生活。 Saudara, bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? 我们要怎么样达到上帝为我们所定下的目标呢？ Saudara, yang pertama, saudara, 第一， dari firman Tuhan diajarkan, saudara, kita diajar supaya jangan kita puas diri secara 那 rohani. 么圣经教导我们不要自以为是，或不要自我满足。 Saudara, ayat 12 berkata, Rasulullah berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menjadi sempurna. 这就是在12节只有我所说的，这不是说我已经得着了，已经完全了。 Saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, 如果我们看使徒保罗的人生， saudara, kita pikir dia sudah sempurna, saudara. 我们认为他已经是完全人， Dia sudah mencapainya, bukan? 他已经达到了。 Saudara, dia berkata yang kuhendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, Rasul Paulus melayani dengan kuasa kebangkitan Tuhan, bukan? 那么使徒保罗说：“使我认识基督，晓得他复活的大能。 Saudara, dia melayani dengan powerful, saudara. ”他很有力的侍奉， Nyata kuasa Tuhan dalam hidupnya. 那显明上帝的大能在生命当中 Tapi。bukan hanya nyata kuasa Tuhan, tapi saudara melihat dia ingin bersekutu dalam penderitaannya. Dia menderita kurang apa lagi, sudah sangat menderita, saudara, bagi 所以他 Kristus. 不只是要就在生命当中，他也非常的受苦。我们看到他是如此非常的受苦 Saya。tidak tahu saudara, kita yang kebaktian hari ini punya penderitaan lebih besar dari Rasul Paulus atau tidak. 我不知道在我们当中敬拜的人有没有人比使徒保罗所受的苦 Yang saya 更 maksud 多。 menderita bagi Kristus, saudara ya. 我意思是说为基督受苦， Saudara, dia menderita luar biasa, saudara. 他是很非常的受苦。 Saudara, dia melayani dengan kuasa kebangkitan Tuhan. 他以基督复活的大能侍奉， Dia menderita luar biasa bagi Tuhan. 他也为基督受了很多的苦。 Saudara, kalau pikiran kita, dia ini udah mencapai apa yang Tuhan maksudkan. 那么我们认为他已经达到了他的目标， Tapi Rasulullah berkata, dia belum mencapai itu, saudara. 但是使徒保罗说他还没有达到那个目标。 Saudara, ada kalanya kita sebagai orang Kristen, kalau kita bisa melayani powerful, kita merasa kita udah mencapai tujuan daripada kehidupan kita ini. 那么作为基督徒呢，有时候我们在生命当中，我如此有力、如此积极的侍奉主，那么我已经在生命当中已经达到我的 Ada 目标 kalanya 了。 kita merasa kita sangat rohani sekali. 有时候我们觉得我很属灵， Tapi juga saudara-saudara, ada kalanya orang Kristen yang kalau dia udah rela menderita bagi Kristus, dia merasa juga dia sangat rohani, saudara. 当然有一些基督徒也认为，当他为基督受苦的时候，他认为自己很属灵。 Saudara, kepuasan yang seperti itu, saudara-saudara, membuat kehidupan kita tidak lagi mau bertumbuh. 那么这样的能力呢，使我们的生命当中呢，不会再有进步。 Saudara, bagaimana kita mengarah kepada tujuan hidup kita? Rasul Paulus memberikan teladan, mari kita jangan puas dengan kondisi kerohanian kita hari ini. 那么我们要怎么样向着目标走呢？使徒保罗教导我们不要自我满足。 Filipi pasal 3 ayat 16 berkata begini, 腓立比书第3章16节这样子说。 tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。 Saudara, setiap kita berbeda-beda, 我们每个人都不一样， termasuk pertumbuhan rohaninya. 包括我们属灵的增长。 Saudara, mari kita mulai dengan keberadaan kita hari ini, kita bertumbuh.
然后我们以今天的情形，我们开始成长。 Jangan puas dengan kerohanianmu. 千万不要以我们目前的属灵程度为满足， Itu langkah yang paling penting bagi kita. 那是一个很重要的步伐。 Yang kedua, saudara, 第二， saudara Rasul Paulus berkata begini, 使徒保罗这样子说， ayat 13 ya. 第13节， Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事。 Saudara, Indonesianya ada yang tidak diterjemahkan satu kata. 那么印尼文有一句话是 Nah, 没有翻 Inggrisnya 译 kurang 的， lebih begini bunyinya, saudara. I do not consider that I have made it my own, but one thing I do. 但是只有一件事 Ya, Indonesia nggak ada one thing I do itu, saudara. 印尼文没有 Saudara, 这个，我只有一件事， Tetapi satu hal yang kulakukan. 我只有一件事所要做的。 Saudara, Rasul Paulus berbicara apa? 使徒保罗说的是什么？ Saudara berbicara fokus. 他所指的就是焦 Kalau 点。 bicara fokus, bicara komitmen. 如果讲说焦点呢，就讲说 Komitmen 尾 kepada 声， tujuan itu. 就是为这个焦点而有方向。 Kalau bicara komitmen, bicara menetapkan hati. 如果指尾声呢，就讲说我们的心态。 Kalau saudara ingat Daniel, saudara di pasal 1, Daniel menetapkan hati, tidak menajiskan diri. 如果我们看但以理的在第1章的时候，我们看到他不会使自己误会。 Kita mengingat Raja Daud, 我们记得大卫王， dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. 他说有一件事我向上帝求的。 Kita mengingat Raja Salomo, 我们也记得撒罗摩王， dia hanya minta satu hal. 他也有一件事， Berikan aku bijaksana untuk memimpin bangsa ini. 赐予我智慧，让我们带领你。 Saudara, itu berbicara tentang fokus. 那就讲说焦点。 Saudara-saudara, jikalau kita punya tujuan hidup yang jelas, 如果我们有明确的生活目标， kita ingin mengenal Kristus, 我们要认识基督， kita ingin dia serupa dengan dia. 我们也要与基督相 Tapi 似。 kalau kita tidak fokus, 但是如果我们没有专注， saudara, tujuan itu hanya sekedar tujuan. 那么我们的目标单单只是目标罢了。 Karena terlalu banyak distract, terlalu banyak gangguan dalam hidup kita. 因为生活当中有太多的干扰， Di situ saudara, saya mau katakan, saudara dan saya harus menetapkan hati. 所以我说你和我要定下心， Termasuk saya sebagai pendeta, saudara. 包括我是一个牧师， Saudara, terlalu banyak gangguan dalam hidup kita 在生活当中有很多的干扰， yang bisa mengalihkan fokus kita. 能够转移我们的那个焦点。 Maka di situ saudara, kita harus disiplin menetapkan hati. Arah hidup kita hanya mengenal dia dan serupa dengan dia. 所以我们要有纪律的生活，要定睛的走在我们的目标当中。 Saudara, bagaimana cara kita fokus? 我们要怎么样的有焦点呢？ Itu yang Rasul Paulus katakan kepada kita. 这就是使徒保罗对我们说 Ada 的。 dua hal yang dia kerjakan. 他有2件事要所做 Yang 的。 pertama, saudara, 第一， aku melupakan apa yang telah di belakangku. 我忘记背后， Saudara melupakan masa lalumu yang mengikat kakimu sehingga engkau tidak bisa maju. 忘记背后那些捆住你的脚的，以致使你不能够迈步。 Saudara, masa lalu Paulus seperti apa sih? 那么使徒保罗的往事是怎么样的呢？ Dan menariknya ada dua sisi masa lalu Paulus. 那么有趣是有2方面，就是使徒保罗的 Ada 背 masa 后。 lalu bicara keberhasilan dia. 那么有些他往后的事情是他的成功。 Saudara, Rasul Paulus bukan orang main-main, saudara. 使徒保罗不是一个开玩笑的人， Saudara, dia seorang Yahudi, 他是一个犹太人， tapi dia warga negara Romawi. 但是他却是罗马国民。 Saudara, yang saya tahu, saudara, dikatakan bahwa menjadi warga negara Romawi itu nggak gampang, saudara. 要成为罗马的公民是不容易的， Itu orang bayar mahal untuk warga negara Romawi. 每个人要成为罗马的公民都要付上要还很大的钱。 Tapi Saulus yang sekarang Paulus, dia mendapatkan warga negara itu. 但是保罗他有得到罗马的公民， Dia juga seorang keturunan asli orang Yahudi. 他也是一个十足的那个犹太人的 Saudara, 公 pada 民。 zaman Rasul Paulus menulis surat ini, saudara, banyak orang Yahudi sudah bercampur dengan orang lain. 那么当时保罗写这封信的时候，当时犹太人已经和其他人掺 Saudara, 在一起 orang-orang 了。 Yahudi punya kebanggaan kalau dia itu masih asli, saudara. 那么犹太人认为他才是真的犹太人，他们觉得很自豪。 Saudara, saya di rumah banyak anjing, saudara, sekarang. 我在家里有很多的狗， Saya baru ngerti, saudara, kalau anjing asli lebih mahal daripada campur-campur. 我 Saudara. 才知道那个纯正的狗跟那些掺种的狗是比较贵的。 Nah, saudara, jadi kalau itu asli ada sertifikatnya, saudara, mahal harganya, saudara. 因为如果是纯正的狗的话，他们有一个证书，就是说它是 Kalau 很贵 anjing 的。 dikatakan asli nggak pakai sertifikat lebih murah, saudara. 如果这个是纯正的狗，但是并没有一个证书的话， Nah, 就比较 Rasul 便宜 Paulus, saudara-saudara, dia asli keturunan Yahudi. 但是使徒保罗是十足十的那个
犹太人的后裔， Dia bisa sebut nenek moyangnya siapa, saudara? 他还可以说他是谁的 Dia 那 dari 个 suku 祖宗 Benyamin, 是谁 saudara. 他是从便雅悯族。 Saudara nggak main-main, saudara, suku Benyamin mah suku yang kecil, saudara. Tapi saudara dari suku Benyamin adalah raja pertama orang Yahudi adalah dari suku Benyamin. 但是便雅悯虽然是小，但是也不是开玩笑，因为犹大人物从便雅悯族出来， Saudara dia seorang Farisi, saudara. 他是一个法利赛人。 Saudara seorang Farisi artinya apa? Saudara, seorang yang bukan hanya tahu hukum Taurat, dia melakukan hukum Taurat. 法利赛人就是他不只是懂律法，而且他行律法， Saudara luar biasa bukan? 这就是很出奇的。 Dan saudara soal pekerjaan, saudara soal dia punya tekad, saudara-saudara, dia juga membenci orang-orang Kristen. 那么论那个他的决志，论他的工作呢，他是非常厌恶基督徒的人。 Dan Rasul Paulus berkata apa? 就使徒保罗怎么说？ Semua itu adalah sampah bagiku. 这一切对于我都是粪土。 Saudara yang menarik sekali kalimatnya begini, saudara. 很有趣的是这样子。 Saudara perhatikan ayat yang ke-7. 我们看第 Pasal 7 节 3. Coba lihat Alkitab saudara. 看看一下你们圣经。 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 只是我先前以为与我有益的，我现在因嫉妒耶稣都当作有损的， Jadi dia mengambil keputusan dianggap rugi. 所以他却决定他 Tapi 觉得 ayat 有损的。 8 ini sangat menarik. 但是第8节非常有趣， Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, itu bahasa Indonesia, saudara. Saya terjemahkan letterlock, saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi terus menerus karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. 不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。 Saudara, masa lalu yang gilang gemilang, saudara, dia bukan saja dianggap rugi, tapi dia anggap rugi terus menerus, saudara. 他以往辉煌的那个历史，他就觉得是一个都是有损的。 Saudara, mengapa saya mau garis bawah ini? 为什么我要注 Saudara, 重这 waktu 点 kita？percaya Tuhan Yesus, 当我们相信耶 langsung 稣， saudara kita merasa dunia ini sampah bagi kita. 我们就马 Betul 上 kan? 认为世界变成粪土。 Nggak tahu pengalaman saudara begitu gak? 我不知道你们会 Waduh, 怎么 dapat 讲 Yesus 的。 itu luar biasa. Semuanya saya anggap sampah. 那么我得到嫉妒是一些很出奇很 Tapi 非常的 setelah 事 10 情， tahun jadi orang Kristen, 但是10年作为一个基督徒， yang sampah-sampah itu dipungut lagi, saudara. 这些粪土你再跟他收起来， Kristusnya mulai minggir, saudara ya. 那么嫉妒就 Ya 刚 kan, 躲 saudara? 在一边。 Nah, saudara, Rasul Paulus berkata waktu dia mengenal Kristus, dia anggap yang lain rugi, tapi bukan berhenti di situ. Terus menerus dia anggap rugi karena 那么 Kristus. 自从只有保罗认识基督的时候，他把一切都当成是有损，不是有这一次，而是持续不断的当做有损。 Saudara, itu bicara ketetapan hati, saudara. 那就讲他的那个定下心， Dan selalu menyadari Kristus itu begitu berharga sehingga semua yang lain jadi tidak berharga. 以致他认为主耶稣是如此的宝贵，以及其他的都不再有价值 Saudara, ada 了。 kalanya masa lalu kita yang bagus bisa mengikat kaki kita, saudara. 有时候我们辉煌的往事呢，能够捆绑我们的脚。 Saudara, masa lalu yang bagus berkat Tuhan, saudara, saya 以 tahu. 前很好的一些历史呢， Tapi yang 是 dimaksud 上 di 帝 sini 恩典。 melupakan adalah 在这里所谓的 kalau yang 忘记， bagus-bagus itu membuat saudara hanya lihat nengok ke belakang terus, nggak pernah maju ke depan. 因为一些以前辉煌的往事呢，只会让你一直的往后看，不会往前看， Sehingga saudara tidak ada kemajuan. 以致你没有进步。 Saudara nengok ke belakang nggak lihat fokus tujuan hidup kita. 如果一次的看后面呢，我们就不能够专注的看前面。 Maka itu Paulus berkata, aku melupakan itu. 所以则保罗说：“我忘记背后。 Tapi saudara ada sisi yang lain yang kedua. ”但是有另外一方面，第二点， Saudara ternyata Rasul Paulus setelah mengenal Kristus, dia tahu masa lalu dia begitu buruk. 当使保罗已经认识耶稣之后，他知道他以往的历史是如此的恶 Dia 劣。 pernah berkata, di antara orang-orang percaya, aku orang paling berdosa. 他说，在信徒当中，我是罪魁祸首； Di antara para rasul, aku yang paling hina. 在使徒里面，我是最卑微的。 Saudara tahu kenapa? 你知道为什么呢？ Karena aku menganiaya umat Tuhan. 因为我逼迫上帝的子民， Saudara, masa lalu dia tahu begitu gelap. 他的往事呢如此的黑暗， Sehingga waktu dia percaya Tuhan, 以致当他相信主， saudara dia mengasingkan diri 3 tahun, saudara-saudara dia mempelajari firman Tuhan. 他呢就学习上帝的话语。 Setelah itu dia mau gabung ke gereja. 当他进入教会之后， Saudara-saudara gereja nggak bisa terima dia, saudara. 教会不能够接受他， Bukan karena gereja benci dia. 并不是教会恨恶他， Gereja takut sama dia. 教会是怕他， Saudara, dia memburu orang Kristen. 因为他杀了那些基督徒， Dia menganiaya orang Kristen. 他逼迫基督徒， Dia mempenjara orang Kristen. 他把基督徒下在监里。 Saudara bersyukur, saudara, di dalam kesulitan seperti itu Tuhan menyediakan Barnabas bagi Paulus. 但是
感谢主，在这样困难时间，上帝为他预备了巴拉巴。 Saudara, Rasul Paulus di dalam Kristus, dia tahu masa lalunya begitu buruk dan dia tidak layak di hadapan Tuhan. 那么使徒保罗知道他的以往的历史是如此恶劣，他在他面前并不配。 Saudara, jikalau dia berdasarkan pengalaman buruk dalam masa lalu dia tidak pernah bisa melayani Tuhan. 如果他一直纪念他以前的恶劣的往事，他就不能够往向前认识 Dia 耶稣， tidak pernah bisa maju mengarah kepada tujuan hidup. 他也不能够向前向着标杆直跑。 Di situ Paulus berkata, aku melupakan masa laluku 所以使徒保罗说：“我忘记背后， supaya aku bisa mendapatkan Kristus. 好让我能够得着基督。” Saudara, hidup kita punya latar belakang berbeda-beda, bukan? 我们每个人的背景都是不同的， Ada di antara kita, banyak di antara kita masa lalu kita bahagia 有很多人呢在往后是非常幸福的， dari keluarga yang baik. 从一个好的家庭， Saudara, itu berkat Tuhan luar biasa. 那是上帝很非凡的恩 Tapi 典。 juga saudara ada di antara kita yang kurang beruntung, mungkin punya latar belakang keluarga tidak baik. 可能在我们当中也有不幸的，可能我们的背景不是很好， Atau juga punya gaya hidup masa lalu yang begitu buruk. 或者是我们以前的生活方式是如此的恶劣 Atau，ada lebih parah lagi, hidup masa lalu begitu rusak. 或更糟的就是以前的生活 Sehingga 如此败 hari 坏， ini mau angkat muka juga tidak berani. 以致当然现在呢要抬起头都不敢， Karena orang mengenal. 因为人家认识他， Kehidupan kamu di tangan saya tahu. 你的生活在我手中，我知道。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹， Masa lalu yang buruk bisa mengikat kaki kita untuk kita tidak maju. 以往恶劣的那个往事能够捆绑我们的脚，让我们不能够向 Saudara, 前。 jikalau masa lalu kita mengikat kaki kita, mari kita ingat kata-kata firman Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakang. 如果你以往的那些恶劣的往事捆绑你的脚，你要记得上帝的话语，要忘记背后，努力向前。 Saudara, tidak selalu masa lalu yang buruk mengikat kaki kita. 那么不总是那个以往的往事呢，会捆绑我们的脚。 Saudara, ada orang ketika dia ingat masa lalu begitu buruk, dia melihat anugerah Tuhan begitu besar, dia jadi maju di hadapan Tuhan. 当一个人他看到他以往的往事如此恶劣，但是呢，他定睛仰望上帝，看向着上帝走，他的生活就会改变。 Tapi yang dimaksud Rasul Paulus adalah bukan yang itu, tetapi sesuatu yang mengikat kaki kita sehingga kita tidak bisa maju. Rasul Paulus berkata, aku melupakan itu. 那么，如果我们的往事能捆绑我们的脚，使徒保罗说：“我要忘记这一切， Saudara, ini perlu ketetapan hati. 这一切都是让我们能够定下心， Saudara tidak gampang melakukannya. 并不容易行。 Ya, saudara mungkin lagi dengar khotbah saya, mereka pasti berkata, Pak Regina gampang. 可能你们在听到的时候，你讲说：‘林牧师，这是不简单 Mungkin 的。 ada orang berkata, kalau Pak Regi ngalamin seperti saya, nak gampang Pak. ’如果你经历好像我经历的，肯定你会觉得不容易。 Saya tahu. 我知道， Saudara, masa lalu yang buruk tidak gampang untuk kita pahami. 以往恶劣的往事呢，我们不容易明白。 Saudara, mari kita melihat anugerah Tuhan. 当我们仰望上帝的恩典， Anugerah Tuhan cukup bagi kita. 上帝的恩典够我们用。 Yang kedua, saudara. 第二， Saudara, Rasul Paulus berkata apa? 使徒保罗说什么？ Dia katakan begini, saudara. 他这样子说： Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 我要定睛仰望上帝，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面招我来得的奖赏。 Saudara, fokus kita yang kedua adalah saudara-saudara mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. 我们第二个焦点就是要有方向， Itu bicara direction kita. 就是讲说我们的方向。 Ya saudara, kalau orang lari sprint, saudara melihat dia mengarahkan diri. 如果一个人赛跑的话呢，他就定睛向着他的标杆， Sehingga saudara, dia selalu siap untuk maju. 以致他永远预备好向前。 Yang kedua dikata apa? Dia berlari-lari kepada tujuan, yaitu hadiah sorgawi itu. 那么第二点说，他向着标杆走，就是要得到从上面来得的奖赏。 Memang terjemahan Indonesia ini menarik saudara ya. 所以印尼文的翻译也很有趣， Berlari-lari. 就是向前跑， Ini bahasa zaman kapan? Ini kayak jogging saudara ya, berlari-lari. 就是要像跑慢步一样的慢慢 Tetapi 跑。 sebenarnya maksudnya adalah mengejar saudara ya. 其实是追求 Ya.。Saudara-saudara, ini mengejar, bukan sekedar kayak orang jogging lari-lari ya santai-santai. Ini mengejar saudara. 并不像我们所谓的慢跑，而是我们追求快跑。 Saudara-saudara, mengarahkan diri kemudian mengusahakan mengejar kepada hadiah panggilan 那 sorgawi. 么向着标杆直跑，就是让我们的心定着一个方向，那个要得到那个奖赏。 Saudara, apa itu hadiah itu? 那么奖赏是什么？ Saudara, hadiah itu adalah saudara-saudara bahwa kita semua orang percaya akan menerima kemuliaan Yesus Kristus pada hari yang nanti. 那么奖赏就是让我们凡相信主耶稣的时候呢，我们最后要得到的一个
奖赏。 Semua orang percaya pada satu kali kelak kita akan menerima kemuliaan Yesus Kristus itu. 那么凡相信者，有一天我们就要得到从上帝而来的荣耀， Itu yang dikatakan sebagai mahkota kemuliaan, 那就称为公义的冠冕， mahkota kebenaran. 荣耀的冠冕，公义的 Itu 冠冕， dianugerahkan kepada orang percaya. 这是赐给凡信主的 Dan 人， saudara-saudara itu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. 那就是上帝赐给我们的奖赏。 Itu yang dikatakan saudara-saudara, kita ini lebih daripada pemenang. 所以有诗说，我们比得胜的人更得胜。 Saudara Paulus melihat ke depan 使徒保罗向前看， bahwa dia sebetulnya di dalam Kristus dia sudah mengalami kemenangan itu. 也只要他知道他在基督里面已经得胜了。 Saudara, seberapa penting sih kita melihat mengarahkan diri kepada hadiah surgawi itu? 那么有多重要呢？我们定睛仰望从上而来的奖赏。 Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan, 如果我们真正过着信主的生活， saudara sangat tidak mudah. 是非常不容易的。 Saudara, ada banyak harga yang kita harus bayar. 我们要付上很多的代价， Ada banyak penderitaan yang kita harus terima. 我们要接受很多的痛苦。 Saudara, seringkali kesulitan, penderitaan itu bisa menggoyahkan iman kita kepada tujuan hidup kita. 很多时候，痛苦和受苦呢，会改变我们的生活目标。 Saudara, jikalau kita tidak mengarahkan diri kepada hadiah itu, saudara-saudara, kita bisa down. 如果我们没有定睛仰望那从上而来的奖赏，我们会自欺一致， Kita bisa tawar hati. 我们会灰心。 Tuhan, hidup saya seperti apa? 上帝，我的生活变成什么样 Saudara, 的？ saya beritahu saudara, 告诉你们， setelah kita percaya Tuhan Yesus, 当我们相信主耶稣， kita mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. 我们要真正的跟随主。 Saudara, Tuhan tidak janji hidupmu lancar. 上帝从不允许我们的生活很顺畅， Bahkan ada di antara saudara-saudara kita banyak menghadapi kesulitan dalam hidup ini. 甚至在我们当中有很多人经历很多的痛苦， Dan tidak bisa tidak dia menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. 而且他不能够不向主吐露他的诉苦， Karena bertubi-tubi kesusahan datang. 因为那个痛苦是一再的接下去的发生。 Saudara, saya kenal ada seorang percaya, saudara. Setelah percaya Tuhan, saudara, kesulitan bertubi-tubi datang dalam hidup dia. 我认识一个信主的人，当他信主之后呢，问题一再的发生在他身上， Sampai dia bertanya, Pak Regi, apakah saya salah dalam hidup saya? 以致他问林牧师：到底我的生活是错的 Apakah 吗？ ada dosa dalam hidup saya? 我的生命当中有罪吗？ Saudara, tidak selalu. 并不完全， Tidak selalu kesulitan sebagai orang Kristen karena dosa. 并不完全上帝信主的人所受的痛苦是因为 Tapi 罪。 saudara-saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita harus bayar harga yang tidak mudah dalam hidup kita. 但是上帝允许我们在生命当中付上不少的代价。 Saudara, hal-hal seperti ini bisa menggoncang iman kita. 那么这样的事情会动摇我们的信心。 Saudara, Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan diri dan mengejar hadiah itu, pemberian Tuhan. 但是使徒保罗说：“我向着标杆直跑，不要得那从上面 Maka itu ayat 从而来的 20 21 奖 berkata 赏。” begini, saudara. 也是在第20节这样子说。 Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 第20节这样说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着耶稣那能叫万有恢复自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。” Saudara, itulah pengharapan orang percaya. 这就是信徒的一个盼望。 Bagaimanapun hidup kita dalam dunia ini begitu sulit, 无论我们的生活在世的生活如 tapi 此的 tidak 痛苦， ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. 但是没有任何东西能够让我们与上帝的爱隔绝。 Satu kali kelak 有一天， kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. 我们要从耶稣基督得到荣耀。 Maka itu Rasul Paulus pernah berkata begini, 因此，使徒保罗曾经这样子说： penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima dalam Kristus. 现在这自战自轻的一些痛苦都不能够跟我有一天将要得到的那个荣耀的冠冕相比。 Dari situ kita punya keberanian mengarah kepada tujuan hidup kita. 这样的方向呢，我们就有勇气定着向着标杆直跑。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih bagian firman Tuhan yang sangat berharga yang kami boleh renungkan pada hari ini. 因为上帝，我们感谢你赐给我们上帝的话语是如此宝贵，是我们今天能够学习的。
Sungguh Engkaulah yang menghibur kami supaya kami punya keberanian menanggalkan keduniawian kami tapi mengikuti Yesus sungguh-sungguh. 是的，你安慰我们每一个人，让我们在这个暂时世界当中能够真正的认识主耶稣。 Terima kasih Tuhan selalu memberikan kami penghiburan. 主，感谢你一直的安慰我们， Tuhan memberikan kami kekuatan. 你赐给我们力量。 Tuhan selalu memberitahukan kepada kami bahwa kami di dalam Kristus kami lebih daripada pemenang. 你永远的告诉我们，我们在基督里是得胜的人。 Ya Tuhan, kami membutuhkan itu. 主，我们需要这些。 Karena di tengah dunia ini kami tidak mudah menjadi orang-orang percaya. 在世界上呢，我们很难成为一个信主的人。 Tetapi ketika kami tahu kami punya pengharapan yang mulia itu, kami mempunyai keberanian hidup bagi Engkau. 但是当我们知道我们要得到荣耀的盼望的时候，我们有荣耀的盼望的时候，我们就有勇气为主而活。 Terima kasih untuk firman-Mu 主， Tuhan. 感谢所赐下的话语， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。